Dia cakap dengan saya, Ustaz, saya ada satu soalan nak tanya kat Ustaz. Dia kata, soalannya, dia tanya tentang dia baru berkahwin dengan suami. Dia dah berkahwin dengan suami dia selama 2 tahun. Suaminya tak kerja. Jadi dia pula tolong suami dia bayar duit sewa rumah. Jadi sekarang ni saya dah tak tahan. Ibu mertua saya dah mula cakap yang tidak baik tentang saya kerana saya tidak membayar duit sewa bulanan itu. Jadi hari ini topik yang telah dipilih, yang diamanahkan adalah sayangkan isteri, tinggalkan, sayangkan anak, tangankan. Dan ada di hujung tu satu persoalan, masih relevankah peribahasa ini? Tajuk ni, apakah masih relevan? Jadi bak kata orang ialah nak cakap relevan, tak nak kata tak relevan, nak kata relevan, mungkin adalah yang perlu kita buat penyesuaian dengan keadaan semasa, kan? Bak kata orang rejuvenate, kan? Merejuvenasikan, meremajakan sesuai dengan peredaran masa dan zaman. Tapi kalau ikutkan peribahasa, ialah dia kan, peribahasa ni dia macam kata-kata yang tidak mahu cakap straightforward, kan, takut bisa dia lebih tahan mencengkam, kan. Jadi lebih baik gunakan bahasa kiasan, kan? Macam kata adat, banyak kiasan ditunjuk dia, tetapi bukan bergulung pendek, panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi kena faham betul-betul. Kalau kita tengok peribahasa ni, sayangkan anak, sayangkan isteri, tinggalkan, sayangkan anak, tangankan ni, kalau ikut maksud sebenar dia, tidak boleh memanja-manjakan isteri dan anak, kelak mereka akan jadi sombong. Itu. Tapi dari segi Islam lain pula, lain pula. Tapi sebenarnya masih boleh tu, saya kata tadi, menyesuaikan. Tinggalkan ni bukan tinggal tarawih, kan? Bukan tinggal tarawih, tapi tinggalkan tu mungkin ada sebab dia. Contoh juga tangankan tu maksudnya mengajar, mendidik, macam itulah, kan? Macam kita cakap, kita tak nak cakap direct, kan? Contohnya orang datang meminang anak kita tak tolak, tak sampai hati nak cakap, tak maaf lah anak saya tak nak, takkan nak cakap macam tu. Anak saya ni masak nasi pun mentah lagi, kan? Bangun tidur pun lambek, masalah anak saya ni. Jadi dia menyalahkan anak sendiri, tak salahkan anak orang tu. Macam tu lah kiranya, kan? Macam orang perempuan reject orang lelaki, macam mana cara? Macam tu lah. I nak tumpukan pada career I dulu. Yang sebenarnya kau menyampahkan jantan tu, cakap lah, kan? Macam tu lah kira, kan? Jadi dia tak cakap direct, kan? Dia tak cakap direct, kan? Berjalan-jalan di atas titi, di ujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Tu apa maksud dia tu? Mana lambek batu nak sampai mic ni kat Samsul Debat. Aku dah pakai lama dah ni. Tapi kat FB tak apa. Kat FB tak ada masalah. Jadi maknanya dia kata-kata tu dia tak straightforward, kan? Kadang-kadang orang datang meminang buah pauh delima batu. Wah, dah orang ni dah comel. Alamak, berpantun pula dia. Kita ni tak ready pantun ni. Orang Putra Haid, kan? Kau Negeri Sembilan tu pun tiba-tiba tak ngaku kau Negeri Sembilan, kau pantun tak? Aku dah lama dah tak pantun ni. Tiba-tiba, kan? Jadi macam mana nak buat? Jadi katalah orang tu, saya tak pandai pantun-pantun ni. Maka katalah Tok Ketua Adat, tak salah risau. Kek mana anjing menyala, kat situlah biar awak manjat. Maksudnya apa? Sesuaikanlah dengan keadaan dan tempat itu. Kalau tu tak berpantun, tak payahlah berpantun. Undinglah elok-elok. Macam tu lah. Macam pantun lama lah. Ingat tak pantun tu? Yang pasal berguru tu, pasal berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Nampak? Kita pernah dengar, tapi faham tidak? Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada orang berburu ke padang? Kan? Berburu ke padang data. Tak ada orang berburu ke padang data lah. Takkan kau buta, tak nampak, tak ada binatang kata itu. Nak berburu ke hutan. Betul tak? Barulah nama istilahnya memburu. Yang itu menengok dah nampak dah. Ada kambing seekor, ada lembu, tu tak berburu nama dia. Jadi berburu ke padang data, tapi nak sedapkan hati sendiri, dia katalah dapat rusa berbelang kaki. Nak sedapkan hati sendiri. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki itu belalang.
Faham? Nampak ada yang dah berburu. Macam tu punya faham kan? Macam tu. Berburu ke padang datang, dapat usaha berbelang kaki. Nak sedapkan di sini. Kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul. Ibarat bunga kembang tak jadi. Dia dulu tak belajar, belajar sampai universiti. Apa macam tu hidup lah tu. Dulu belajar pun main-main. Result pun cukup-cukup makan dia. Tu sebab nak kata grab. Tapi tak dapat kerja yang bagus. Sebab apa? Rupanya berguru bagus dah, belajar bagus. Adab tak ada. Contoh macam tu lah. Pucuk pauh, selera pauh. Semilu tajam, ledung-ledungkan. Adik jauh ke kanda jauh. Kalau rindu sama menungkan. Macam tu. Kalau dah sama-sama rindu, menunglah sama-sama. Kan tak usahlah kita nangis. Buat membazir air mata saja. Lebih baik kita berkasih-kasihan. Macam tu lah ayat dia. Kan? Pucuk pauh, selera pauh. Pucuk tujuan tadi di atas titik. Adik jauh ke kanan jauh. Menaruh rindu di dalam hati. Patah pasak dalam kemudi. Patah di ruang bunga kiambang. Kalau tidak bertemu lagi, bulan yang torang sama dipandang. Batang selasih permainan budak. Berdaun sehelai dimakan kuda. Bercerai kasih, bercerai tidak. Bertalak tidak, 1000 tahun bertemu juga. Jauh berdagang di tengah kota. Menjual dagangan pelbagai benda. Abang pergi mencari harta. Buat menyara kita semua. Itu maksud dia pergi tinggalkan bini dia tu. Kan? Anak tani mengutip lokan. Lokan dikutip untuk dimakan. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri, tinggal-tinggalkan. Perbezaan pemahaman dan tafsiran tentang yang tepat mengenai ungkapan ini bergantung kepada sejauh mana tahap pengetahuan yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada seorang individu. Contoh, saya ingat arwah nenek saya pernah sebut, budak tu nak tali, bagilah dia tu. Budak tu nak tali, bagilah. Saya kata, apa maksud wan aku ni sebut tali-tali ni? Maknanya budak tu dia nak pegang, dia nak hidup sendiri. Bagi dia peluang pegang tali itu sendiri, dia nak buat macam mana hidup dia. Ni kita bagi suruh dia buat, kita tarik lagi. Macam mana? Lepaskan tali itu dekat dia. Ada masa anak kita kena berdikari macam tu. Ada sekali pepatah nenek saya sebut. Ada seorang sepupu satu, rumah sangat belanja besar-besar. Tapi bunyi dia tak elok sikit lah. Nenek saya kata, kancil kalau nak berak macam gajah mati dia. Dia tak ya pula. Kancil kena buat cara kancil. Selero macam gajah macam mana? Kan? Mati dia. Macam itulah maknanya dalam hidup kita. Tu tafsiran dia, pemahaman kita cakap, apa cakap macam ni? Tak faham lah. Sebab anugerah tu sebab kita belajar. Dekat sini tak apa, semua rajin belajar. Semua datang majlis ilmu. Kan? Datang majlis ilmu, kuliah duha. Tapi saya rasa subuh pagi tadi lagi ramai orang ni. Kan? Tapi tak apalah, orang perempuan memang ramai datang kuliah duha ni kan? Perangai pun banyak berubah dapat macam tu lah. Alah macam tu. Bak kata orang, cantik tolok, pantainya landai, tak baik perahu tapi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Belajar. Tak tahu tanya, malu bertanya, sosek barik, bukan saya jalan. Sosek jalan dia boleh pakai map kan? Kan sekarang sosek barik macam tu ya kan? Sangat pun susah. Jadi keimanan serta keintiman sesuai dengan keimanan dan keintiman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, timbul tanda tanya dalam hati kita apabila seorang suami menyayangi istrinya, apakah istrinya itu perlu ditinggal-tinggalkan. Jadi sebenarnya meninggalkan insan yang tersayang dalam erti kata keluar menjalankan urusan kehidupan dan tanggungjawab memerlukan pengorbanan. Baru faham. Tinggalkan ni bukan, kalau tidak cuba tengok. Punyalah menyampah seorang mak mentua bila nampak anak dia dengan menantu dia berkopit 24 jam. Tak menyampah, kau tengok. Saya cakap, abang ialah aku pijak budak kan, tahulah kan macam tu lah mana. Jadi adalah masa dia. Takkanlah sepanjang masa bertaik mata mak mentua tu dah. Hui budak ni kan. Tu yang kadang-kadang mak mentua, kau mari sini kau ikut aku pergi ke dapur. Mari sini masak, aku tunjuk kau cara masak. Betul. Orang perempuan kena berkorban pula di rumah, jaga rumah. Tanggungjawab orang perempuan jaga rumah kalau yang tak bekerja.
Tapi kalau bekerja, dia bekerja dan jaga juga rumah tu. Orang perempuan. Hebat orang perempuan ni. Tu sebab orang lelaki kena hargai orang perempuan. Tu dia cerita, dia tak boleh cakap kerja rumah tu kerja you. Wah tu orang berterahat kan macam tu. You I je kan macam tu. Tak ada kau-kau dah kan. Tu tanggungjawab you, bukan tanggungjawab I. Macam tu kan. Wahal asal lelaki tu seorang berterahat tak bukit lancung berbanda kan. Contohlah cerita lah. Contoh kan. Mana Ana kata dia cakap dia kena faham tanggungjawab tu, pengorbanan. Suami ni keluar, yang isteri pula jaga suami. Jaga suami apa yang dia jaga? Dia jaga 4. Pertama, dia jaga mata suami. Yang kedua, dia jaga hidung suami. Yang ketiga, dia jaga perut suami. Yang keempat, dia jaga telinga suami. Itu dia. Jaga mata suami. Pakai lelawa ni kuliah duha malam tadi puas milih baju. Satu nak pakai kuliah duha semasa debat ni. Jangan laki kau baju kelawar kau pakai. Baju binatang berebeh-rebeh dah lah, lubang-lubang lah tu. Kan? Selesa yang ni kata. Banyak lubang angin je kan. Tak mahu macam tu dah. Dengan suami pakai pakaian yang terbaik. Baiklah. Ini keluar pula tunjuk kat lelaki orang. Tuan tadi lah ambil gambar dengan saya. Sobo putih. Tadi depan jamban be. Siapa dia tadi tu? Tak adalah. Pakai serba putih tu pernah tak pakai kat rumah layan suami serba putih semua? Pernah tak je cakap? Nak sebab kita tak tanya pun suami kita. Tanya suami kita. Abang suka saya pakai baju apa kat rumah? Tanya suami. Abang suka batu kalau kau tak pakai apa-apa. Contoh. Dia cakap, abang janganlah betul-betul ni tanya ni, dia bergurau. Abang suka tengok kau pakai baju putih. Baru tahu. Pakailah serba putih kat rumah. Abang suka batu kau pakai telokong. Pakai telokong. Kan berkembang kat dapur tu masakkan telokong kan ni mana tahu. Jaga mata. Kedua, jaga hidung. Jaga hidung maksudnya wangi-wangi untuk suami. Wangi-wangi. Lagi satu, wangi ni sunnah. Nabi pula kalau pilih wangi-wangian, kita pilih yang terbaik. Jadi bila orang perempuan pilih wangi-wangian tu, dia cakap dengan kawannya, cukup bau okey tak bau ni? Tak okey lah, macam keras sangat lah. Yang ni? Yang ni okey. Ni okey. Jadi kita pilih yang terbaik, dapat satu daripada sunnah. Sebab Nabi pun pilih wangian yang terbaik. Macam tu. Nampak? Jaga hidung. Nampak suami capai mana sompek. Ezra. Fumakila. Baygon spray. Apa lain bona? Bau kau ni? Musim denggi bang. Tak apa lah. Itu yang kedua. Wangi-wangi lah yang kedua. Yang ketiga, jaga perut. Maksudnya makanan. Kita tahu suami kita suka makan apa. Suami saya Ustaz, dia memang suka makan perkara-perkara yang berasaskan telur. Pagi nasi lemak jantan. Sebab ada telur. Tengah hari telur masak kicap. Malam telur dadar. Telur. Kawan tu sendawa keluar habis sebiji telur tu. Maksudnya jaga makan. Tapi orang lelaki nak bagi isteri dia masak, dia kena siapkanlah benda yang isteri dia nak masak tu. Dan yang keempatnya, jaga telinga, cakap yang baik-baik. Orang perempuan kena berhenti dah bercakap, I ni mulut dia jahat, hati I okey, tak ada mana lah. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap dengan suami, berapa banyak kata-kata isteri yang menyentapkan suami. Dosa. Faham? Iya. Kadang gemar marah suami, togak-togak marahkan suami. Kesian suami. Lambat balik, pahal. Abang mengaji di kat Masjid Putra Hai, imam majak kaji, baca pun berterabur, gagak lah, la ilaha illallah. Kecewa hati suami tu. Abang mengaji tadi, ya, dengan imam. Abang imam sama yang makan kedai kopi tu dah, kena tuduh imam pun kena.
Malam kedua tu imam tanya lagi, malam ni ngaji lagi tak? Tak dapat remam. Malam tadi korang tutuh dah tak dapat remam. Malam ni kena balik awal ni. Malam tu lepas maghrib bagi salam tu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu balik. Sampai rumah bini tanya, awal lagi ni tak semayang lah. Tak semayang lah, tak dapat lah. Itulah. Tapi bukan orang putera haid ni. Orang haid putera. Ni tempat lain. Tempat lain. Tempat lain. Ya. Jadi mana kata jaga. Jadi mana kata pengorbanan meninggalkan isteri itu sebab saya. Bila saya sebut perkara ni, ramai orang marah. Ramai orang marah. Dia kata tanggungjawab orang perempuan dua saja. Dan ada ibu-ibu concern marah saya. Kalau ustaz cakap macam ni, nanti orang akan ambil kesempatan. Cuba faham betul-betul konteks apa. Jangan dong kayak TikTok TikTok tu dia gambar korek yang pendek-pendek, nak golak-golak apa. Dong happy-happy. Dan saya kata tanggungjawab seorang isteri dua je. Melayan suami, melahirkan anak. That's all. Melayan suami, melahirkan anak. Nak record lah, coba. Nak record, coba. Nak record kan? Nak tunjuk kat suami, coba. Bismillah. Coba, saya ready ni, coba. Nak record lah. Tanggungjawab orang perempuan, melayan suami, melahirkan anak. Itu saja. Tapi dua-dua tu pastikan buat yang terbaik. Layan suami terbaik. Boleh tak? Kan? Layan suami, melahirkan anak. Yang lain, kemas rumah, basuh baju, sidai kain, semua lipek kain, semua kemas rumah, semua kerja suami. Nanti dulu, relax, sabar. Tengok, dia ada orang yang suka tu, boleh habis dia. Okey, habislah. Abang perasan tak cemas Samsul buat tadi? Yang pasal tanggungjawab isteri tu. Dia, apa tu kan perempuan bang? Abang time tu abang tertidur tadi tak perasan. Nah, memang tu sebab Nabi takkan menyusahkan isterinya untuk benda-benda yang Nabi boleh buat sendiri. Cuma orang perempuan dengan penuh rela hati menanggung tugas suami itu di rumah. Jadi orang lelaki kena faham. Terus orang lelaki tak lihat, ni semua kerja kau buat lah. Salah. Jadi suami kena hargai. Ya Allah, Akbar, kemas rumah ni tu masih lah. Abang pun tak dapat buat macam tu. Macam tu. Jadi pengorbanan seorang isteri duduk di rumah, dia buat kerja untuk suami dia. Ya Allah. Tu sebab orang perempuan, kalau suami tak tanya, dia tanya. Perasan tak bilik air? Kacau tu. Orang lelaki memang tak perasan dah tu kan. Dia tahu masuk bilik air, dia menyangkung, dia keluar, settle. Macam mana abang tak perasan ke dalam bilik air tu? Sudah. Awak apa kan salah cakap ni kan, kau cik hati ni kan. Kau renovate ke bilik air tu? Renovate. Kawan tu berlepas menyangkung, menangkup ni, menyental bilik air tu. Bagi kilat, bagi wangi. Kan? Tu sebabnya kita appreciate. Tu sebabnya. Ya? Tapi itulah. Orang lelaki ni pula, dalam dia keluar, pastikan dia tu bila isteri tanggung tugas tu, dia kena keluar mencari rezeki. Cari rezeki untuk keluarga. Menyara hidup keluarga dia. Cari rezeki yang halal. Dan bila balik itu kan, bila balik itu pertembungan ni antara dua. Suami dan isteri ni. Isteri dah penat satu hari. Betul-betul berlumus tungkus kat rumah. Berlumus tungkus ni lagi teruk dah bertungkus lumus. Yang suami pula sampai kat rumah dah penat tak rasa sudah luar, tak sabar nak berehat kat rumah. Tu bertembung tu. Tu yang isteri bang, malam ni tak keluar mana-mana. Tu bertembung. Yang suami dah berapa hari keluar ni kan, raup putera haid. Tiba-tiba kita balik, dia tanya tak nak keluar mana-mana ke? Yang suami ni kalau boleh nak berkubang kat rumah tu kan. Jadi kena faham. Ayalah. Sebab ulama yang terdahulu pun menyebut orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok. Orang lelaki ibarat tulang yang lurus. Macam mana pun lelaki takkan boleh nak meluruskan kebengkokan perempuan, dia akan patah. Orang lelaki lah kena menyesuaikan diri dengan kebengkokannya itu. Sebab orang lelaki kalau perempuan bising, dia diam. Yang macam tu ya. Orang lelaki tahu yang dia cakap tu lah ulang, maksud satu ya.
Satu ya, baju bersepah. Satu. Yang dihurai orang penat, kerja teruk. Ini kau tak tahulah, dengan ayah kau lambat balik. Dengan itulah bersepah. Nak masuk ni dengan ini. Dengan kau punya kerja rumah tak siap. Isu tadi baju tak angkat nampak tak? Jadi kita lelaki dah dapat dah masuk tu sebab lelaki bukan tak dengar. Dia dah dapat dah masuk dah. Okey, itu tu dah. Faham? Jadi makna kata dalam hal tu pengorbanan. Keluarlah mencari rezeki yang halal. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan meninggalkan isteri Siti Hajar dan anaknya Ismail di tanah gersang lagi tandus. Pada ketika itu tiada jaminan keselamatan dan tiada bekalan makanan serta tiada tempat sandaran. Ianya adalah semata-mata untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau suami keluar pergi mencari rezeki itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tanggungjawab dia sebagai suami bertanggungjawab, nak jalankan tanggungjawab kerana Allah, kena niat kerana Allah. Jadi kalaulah kisah Nabi Ibrahim dijadikan asas, adakah pada ketika itu Nabi Ibrahim SAW tidak menyayangi isteri dan anaknya Ismail yang baru dilahirkan? Maka kalau pada hari ini berlaku peristiwa seperti itu, pasti kita akan menyebut betapa tidak bertanggungjawabnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Kan? Begitulah bicara golongan orang yang tidak kuat dan lemahnya iman mereka. Baru ni saya ada satu soalan saya dapat. Ada satu soalan. Seorang perempuan ni tanya saya. Tengok ada tak soalan tu. Dia cakap dengan saya, Ustaz, saya ada satu soalan nak tanya kat Ustaz. Dia kata, soalannya tak dua pula. Dia tanya tentang dia baru berkahwin dengan suami. Dia dah berkahwin dengan suami dia selama 2 tahun. Suaminya tak kerja. Jadi dia pula tolong suami dia bayar duit sewa rumah. Jadi sekarang ni saya dah tak tahan. Ibu mertua saya dah mula cakap yang tidak baik tentang saya kerana saya tidak membayar duit sewa bulanan itu. Soalannya, saya mohon nasihat Ustaz, apakah saya perlu teruskan perkahwinan ini ataupun saya patut bercerai saja? What say you? Apa pandangan puan-puan sekarang? Orang lelaki let lu, orang perempuan. Apa pandangan orang perempuan? Patut cerai kau, patut sabar. Siapa yang kata sabar ke tangan? Seorang. Siapa yang kata tinggalkannya ke tangan? Seorang. Yang lain tu saya anggap lah, tak tahulah nak tinggal ke tak tinggal. Contohlah kan, contohlah. Saya ulang balik soalan dia. Siapa yang kata sabar kat tangan perempuan? Sabar. Siapa yang kata tinggal? Yang lain ni tak tahulah apa bangsa, tak tahulah sangat. Orang lelaki, siapa kata sabar, patut sabar kan? Seorang ni. Siapa yang kata patut tinggalkan? Dia mungkin ikut isteri dia kat sini yang tak angkat tangan tadi. Nah, saya simple je. Saya kalau orang tanya soalan dekat saya, soalan ni sampai sekarang saya tak jawab. Saya tak jawab sebab saya masuk dalam kategori saya akan suruh dia rujuk dengan pejabat agama. Kalau orang tanya saya, Ustaz, macam mana cara nak ambil hati suami saya, macam mana saya cara nak pujuk suami saya begini, saya akan bagi. Ustaz, macam mana cara nak menangi hati isteri saya balik, macam mana cara saya nak buat, apa strategi yang Ustaz boleh cadangkan untuk dapatkan hati isteri saya, nak pujuk isteri saya terima saya balik, saya mungkin akan bagi. Tapi kalau orang yang ada pilihan dalam hatinya itu bercerai, kau pilih pejabat agama, kau jangan babitkan aku. Kalau saya dengar cakap yang suruh bercerai tadi, cerai lah, kau tengoklah, Samsul Debat pun cakap suruh cerai. Dah tak pasal, aku pula kono sekarang kan. Tapi saya nak tanya lah kan, ni ramai yang dah lama kahwin, lagi lama daripada saya. Ada yang dah 20-30 tahun kahwin. Saya hampir-hampir lah. Saya nak tanya, berapa tahun agaknya baru kita capai stabilnya rumah tangga? Kan? Berapa tahun? Yang stabil lah, betul-betul rasa macam barulah rasa lega sikit lah. Pencen rumah lama betul perempuan tadi tu, kena sabar tu. Dalam berapa tahun dengannya? 5 tahun mungkin baru nak dapat lah
10 tahun tu mungkin stabil sikit lah, kebiasaan lah. Kalau nak betul-betul lapang, bila dah anak dah besar sikit kan. Jadi makna kata kita pun tahu proses tu, tapi kenapa orang lain 2 tahun kita suruh cerai? Contohlah kan, nampak tak? Jadi kadang-kadang bila orang mengadu dekat saya, fakta tu tak penuh. Orang perempuan kalau mengadu, dia akan cakap bini dia macam ni, suami dia macam ni. Suami pula mengadu, konon isteri tak betul semua. Sedangkan fakta penuhnya kita tak dengar lagi. Mungkin suami tu dah macam-macam cuba tempat kerja, tak dapat kan, minta kerja jawatan manager, kelulusan SPM mana nak dapat, contoh-contoh lah kan, contoh kan. Jadi macam-macam lah kadang-kadang rezeki dia. Mungkin bidang tu pada ketika itu mungkin tak tawar banyak tempat, tak ada peluang, dan mungkin kau ni memilih sangat, kata contoh lah kan. Jadi banyak isu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi kita kena faham hakikat rezeki. Hakikat rezeki ada 3. Pertama, punca rezeki Allah tentukan. Ada orang punca rezeki dia duit gaji, ada orang kenaikan pangkat, ada orang punca rezeki dia bonus, ada orang punca rezeki dia mak saudara dia tiba-tiba meninggal, tak ada waris lain, dia satu-satu waris yang tinggal dia dapat. Ada orang punca rezeki dia dah 10 tahun. Assalamualaikum lah, aku baru jumpa kau lah, ilah Allah, ni anak pulang balik duit kau. Duit apa? Dulu aku pernah pinjam duit kau lah 1,500 dulu. Ada lah yang masa. Yalah boleh je lah malas dia. Contoh lah rezeki. Maknanya punca rezeki Tuhan tentukan. Kedua, kadar rezeki pun Allah tentukan. Dah banyak tu, jangan petikai. Kan? Sejam dia jangan masam debat apa bodoh kan? Itu contoh lah, contoh. Kadar dia banyak tu je, 1 jam je kemampuan samsul debat ceramah untuk duha, contoh lah kan. Kena terima lah. Kan? Macam bila yang Perdana Menteri umumkan bonus untuk penyawat awam tu. Bagi menghargai jasa penyawat awam, maka insentif kewangan sebanyak RM700 dari bagian diumum masa tu. Ada 3 respon orang tentang kadar tu. Respon pertama, baik tak payah seorang tu. Respon yang kedua, okey lah, daripada dulu 500 dapat 700, naik 200, okey lah tu. Yang ketiga, terus berlari ke mesin ATM tu cucuk, tak ada pun, belum lagi, baru umum. Macam tu. Tapi pada orang yang ketiga tu tadi, besar sangat maknanya 700 tu. Sebab dia dah berjanji pagi petang malam dengan anak dia, nanti ayah tukar je kasut yang koyak tu, nanti ayah belanja kita semua makan dekat kedai tom yum tepi jalan tu. Memang tak ada kedai tom yum tengah jalan kan, semua tepi jalan. Gila tengah jalan kadang kan. Macam tu. Sebelum kau cakap, aku cakap dulu kan. Jadi mana kata itu kadar. Dan yang ketiga, bila kita dapat rezeki itu pun Allah tentukan. Ya kan. Saya pun sebenarnya tak sangka pagi ni dapat jumpa Kak Abi Fana balik yang glamour ni kan. Iya, saya berapa lama dah tak jumpa dia. Dulu jumpa last pun online. Tak jumpa kat TV Hijrah, TV Hijrah last jumpa balik. Saya tengok pagi tadi PA betul ni program Kak Abi Fana ni. Oh ya ke? Okey tu tahu tu kan. Sampai jumpa balik. Rezeki bila ada orang rezeki anak, ada orang rezeki anak ramai. Rajin betul. Iyalah, Assalamualaikum, salam, beranak ke? Jangan bagi salam, menyaut memang beranak lah. Assalamualaikum, salam, beranak lah. Macam tu lah kan. Ada orang tu kan, ada orang tu tak payah bagi salam, topuk nyamuk, beranak. Ada kan, topuk nyamuk, beranak lah. Ada orang rezeki anak 2 orang, tapi pandai-pandai. Macam tu. Ada rezeki anak seorang, ya Allah, permata hati. Betul tak? Dah Allah Ta'ala tulis takat tu. Ada orang kahwin, kejap dapat kahwin. Yang seorang tu pula lambat pun dapat kahwin. Ada orang tu dah ngigil-ngigil pun kahwin. Tak rezeki. Dan dia nak cari peneman dalam hidup dia. Ada orang jambatan dia pendek, kejap dapat kahwin. Ada orang jambatan dia panjang, lambat kahwin, tapi dapat kahwin jodoh yang terbaik. Ada orang jambatan tu dah lah pendek, banyak kali pula tu. Contoh. Faham? Dah mula dah senyap dah, marah. Itu rezeki tuan-tuan. Macam orang marah Samsul Yusuf tu lah, tak usahlah marah. Tak.
Aku pun kena marah masalahnya. Tak maksud saya lah. Maksud saya bukan orang pantai-pantai dia. Dengan saya, dulu aku support ceramah kau. Tapi semenjak kau ada kes dengan Ira Kaza ni, aku boykot ceramah kau. Apa hal pula aku ni? Iya, tapi saya kata satunya, yang netizen ni marah-marah kenapa? Kena faham, kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga dia. Janganlah komen macam kita hari-hari duduk dalam rumah orang tu. Kan? Mana rumah tangga yang tak ada masalah? Dia cakap. Itu sebab kita kena tinggalkan rumah. Ada orang tu ditinggalkan rumah, tinggal terus. Langsung tak dapat dikesan. Betul, saya pergi ke rumah orang tua-tua di Seremban dulu. Rumah Seri Kenangan kan. Saya terkejut rupa-rupanya. Yang ramai duduk kat Masjid Kenangan tu lelaki perempuan. Lelaki. Bukan perempuan. Saya pun ingat perempuan dalam drama tu macam perempuan je ramai kan. Lelaki. Dan kebanyakan lelaki kat Masjid Kenangan ni, wallahi ini penguasa dia. Dia punya warden tempat dia beritahu saya. Kebanyakan lelaki duduk dekat Salam tu. Dulu masa muda cari rezeki, tinggal anak bini, buat tak peduli, dah tak larat, dah tak terdaya, bawa balik cari bini. Mana nak terima? Tu yang Nabi sebut la yarham la yurham tu, siapa tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Itu cerita dia. Maksud tinggal dalam Islam ni bukannya tinggal tu, cari rezeki pun sekarang bukan alasan, boleh buat video call. Boleh beritahu abang sekarang ni di luar negara mencari rezeki untuk kita. Doakan abang kuat, abang carilah rezeki elok. Nabi pun pesankan cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Saya doakan abang. Macam tu. Keju. Tak habis keju. Jangan macam itu. Kan? Ada orang rezeki anak. Macam tu lah cakap. Ada orang rezeki kahwin. Ada orang dia rezeki tak kahwin. Sebab Allah bagi rezeki dia dapat jaga mak ayah dia sampai ke penghujung nyawa. Macam itu. Jangan kita engkau ni bila lah nak. Itu soalan sensitif Syawal. Soalan sensitif Syawal. Balik beraya nampak orang tu tak kahwin, kita tak kahwin. Itulah soalan tiap-tiap tahun. Sampai orang tu malas keluar bilik dah. Tak kahwin lagi. Soalannya tu. Dia bukan tak nak kahwin. Nak sangat kahwin. Kau ni memilih sangat. Memang kena pilih. Takkan main sapu je Bangla, Nepal tu berjalan tu. Kan kau juga marah. Kan? Itu sebabnya dia kena pilih. Nabi pun suruh pilih. Jamaliha, linasabiha, limaliha, lidiniha. Nabi suruh tengok. Tengok rupa paras dia. Tengok dari segi apa kecantikan dia. Tengok dari segi keturunan dia. Tengok harta dia. Tengok agama dia. Memang Nabi suruh tengok kriteria-kriteria tu. Tengoklah. Kan? Jadi, apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim tadi, Nabi Ibrahim keluar sebab perintah Allah. Begitu juga yang berlaku pada Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah meninggalkan isteri dan keluarga tercinta dari kota Makkah ke Madinah semata-mata kerana perintah Allah. Kita mungkin taklah macam tu, tapi kita letak dalam niat juga. Orang lelaki, aku ni keluar ni kerana Allah. Bayangkan benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, mendapat pahala ibadah. Berapa ramai orang yang dah pencen bersara baru sedar dulu dia bekerja, dia terlupa niat kerana Allah. Rugi. Biasanya kerja sampai pencen ni kerja baik-baik. Kerja pembantu takbir, kerja baik. Kerja kerani kerajaan, kerja baik. Jadi pegawai daerah, baik. Buat benda-benda baik itu, servis pada orang ramai. Jadi tapi kita terlupa niat kerana Allah. Sayang betul. Macam orang perempuan lah, tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan kan. Dia terlupa niat kerana Allah bila bangun pagi sahur tu. Rugi betul. Walaupun dia period. Dia period tapi dia bangun pagi. Tak salah dia niatkan Allah. Aku masak ni kerana Allah. Aku masak ni kerana Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ahli keluarga aku dapat beribadah kepadamu. Ya Allah. Ya Allah, bayangkan malam tu malam Al-Qadar pula. Tu dia. Sekarang ni kita dah berapa? 16 Rejab 17 Rejab. Maknanya tak lama lagi nak Ramadan. Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Putra Haid belum Rejab dah terbayang Syawal. Dia lain. Dia lagi jauh. So, yang dia heboh baju color apa tu kan. Tu dia.
Hati-hati. Sekarang ni kena cari dah. Ni telekung nak pakai tarawih nanti ni. Yang terbaik. Ni sandal ni nak pakai ni nak buat pergi tarawih nanti. Ni ya. Kalau jangan macam ni lah suasana seronok tarawih kat sini. Parkingnya pun banyak kat luar tu pun. Saya rasa malam pertama sampai luar ni tarawih. Orang yang tak pernah datang pun datang tengok. Lah jadi duduk Putra Haid punya baru tahu. Kan baru tahu. Malam pertama imam pun tak ada parking. Imam tak ada parking, bayanglah. Parking imam pun kena sapu kau orang ramai. Baru imam masuk dalam tu. Habis parking aku tak ada, dia kata. Masuk malam ke-15, waktu lagu raya dah mula dikumandangkan, imam boleh parking dalam masjid. Saf yang ke-6 dia boleh parking. Punyalah orang tak ada. Tak, sini tak, ni tempat lain. Ni Haid Putra, ni Putra Haid, okey. Macam tu kan. Jadi bayangkan meninggalkan sebab apa? Inna a'malu bin. Kan Nabi sebut inna a'malu bin niat. Satu hadis yang popular waktu Nabi hijrah. Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata yang ada cuma niat dan jihad. Niat yang baik dan perjuangan nak melaksanakan apa yang kita niatkan. Jadi kena jaga. Jadi itu sebabnya kita dengar juga bagaimana seorang sahabat iaitu bernama Hanzalah bin Amir radhiyallahu anhu yang baru melangsungkan pernikahan bersama isterinya yang tercinta bernama Jamilah binti Ubay yang juga sepupunya. Semasa mereka melalui malam pertama dengan penuh kemesraan, tiba-tiba laungan jihad berkumandang menyeru ke medan Uhud. Hanzalah dengan penuh semangat melompat ke atas kudanya dan terus memecut tanpa menoleh ke belakang dan akhirnya Hanzalah gugur sebagai syuhada di medan Uhud. Macam tengah mesra dengan isteri malam pertama. Cuba fikir. Cuba kalau kita Assalamualaikum, Assalamualaikum, bah, orang panggil peduli kan. Itu kalau kita nampak tu kalau kita. Ini maksudnya kerana tanggungjawab. Kerana tanggungjawab. Ada yang tanya saya bulan Ramadan itu, Ustaz, kalaulah kita tengah bersama, tiba-tiba azan subuh, bulan puasa, tengah bersama tiba-tiba azan subuh, apakah yang perlu dilakukan? Apa kau tanya aku soalan macam tu? Dia kata dia baru kahwin. Dia tak biasa. Tiba-tiba orang azan. Macam mana? Saya kata, berhenti je lah. Apa masalah kau? Dan boleh tak puasa? Boleh. Sebab kita memang tahu malam tadi, kalau macam malam tadi kita tarawih ke apa, kita dah tahu dah besok aku nak puasa. Kan? Jadi kalau ikut mazhab Hanafi, itu pun dianggap sebagai niat juga. Kan? Jadi tengah bersama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti contoh. Macam tu. Jangan pula Allahu Akbar sikit lagi. Jangan. Jangan. Itu yang tak boleh. Ni soalan ni ditanya masa dekat masjid dekat Bukit Aman. Saya punya masa tu dia tanya tu, saya dengan Abang Samsul Rau. Kami dua Samsul. Dia tanya Abang Samsul Rau, soalan ni biar dia jawab. Apalah kau lagi lama kahwin daripada aku, saya kata kan. Itulah. Tapi dia kena puasa lah. Cuma dia rugilah. Abang dia rugi sahur. Kan? Tak tahulah kalau lepas sahur dia buat benda tu, tak tahulah. Jaranglah orang terlajak sampai jam tu sangat. Takkan kau tak tengok jam? Macam-macam ya. Itulah kisah bagi para suami yang bertanggungjawab, amat berat terbeban atas bahu mereka antara hak Allah dan dirinya, antara tanggungjawab sebagai serta amanah sebagai khalifah dan ketua keluarga menjadi taruhan dalam ujian keimanan. Itu untuk lelaki. Untuk lelaki punya berat keimanan, ujian pada keimanan dia, antara tanggungjawab dia dengan tanggungjawab dia kepada isteri dan anak-anak ni, keluarga dia. Itu sebab saya kata dalam bab nafkah, tu sebab saya kata pula dalam bab nafkah ni pun ada. Kan Nabi sebut seperti mana kamu punya hak ke atas isteri-isteri kamu dalam khutbah terakhir Nabi. Kamu punya hak ke atas isteri-isteri kamu, isteri-isteri kamu juga punya hak ke atas kamu.
Apabila kamu disempurnakan hak kamu, hendaklah kamu menunaikan hak mereka, termasuklah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah ni makanan, pakaian, tempat tinggal, hendaklah berikan ketiga-tiga ini kepada isterinya dengan suasana kasih sayang. Bukan membaginya, nah ambil puas tikau, bukan macam tu. Ambil, penat aku, bukan. Mesti ni duit bulan ini untuk isteri abang yang tersayang, macam tu. Bagi dengan suasana penuh kasih sayang, penuh kerelaan hati. Bagi itu, bila kita bagi itu, percaya cakap saya, ni petua saya nak bagi kat semua dalam kehidupan, baik keluarga, baik bermasyarakat, baik dalam berpersatuan, baik dalam apa komuniti, dan baik dalam masjid, baik dengan sesiapa juga nak bahagia dalam hidup, kena banyakkan memberi daripada menerima. InsyaAllah kita bahagia. Itu sebab seorang ibu boleh bahagia di penghujung hayat dia, sebab daripada anaknya kecil dia tak pernah fikir benda lain, nak bagi je kan, nak bagi sampai dia terlupa untuk menerima. Itulah mak-mak kita dulu, bahagia hidup di hujung, sampai kan mak cakap lah mak nak apa, anak marah, mak cakap lah mak nak apa, macam tu. Mak tak nak apa lah, cukup dah tu, kau bagi duit banyak dah lah, dia tak nak duit apa pun tak nak. Ya, mak dulu-dulu lah. Mak sekarang senarai. Dah lah, tak, saya tak cakap yang dalam ni, tempat lain. Itulah jiran sebelah Cik Nap kau, dia dah tak pakai dah ceret-menjerit tu, ceret-menjerit yang masak air. Kawan tu pokak macam terbakar je dapur. Habis mak nak apa? Itulah yang tekan-tekan toi panih, tekan-tekan toi sejuk tu lah. Kan? Tahu kan? Apa dia? Janganlah sebut je nama dia. Dia tak taja ceramah kita hari ni. Itu branding. Brand jangan sebut. KMB tak brief ke dulu tu ni kan? Ini live ni kan? Kalau dia taja, kalau dia nak kita sebut je nama dia, suruh taja kuliah duha ni. Bagi sumbangan dekat Masjid Putra Hai. Nak pula bersempena dengan ulang tahun pertama Masjid Putra Hai. Itulah 18 hari bulan pula tu dibuat. Saya nak sangat datang. Pergi saya pergi umrah. Tapi tak apalah. Tahniah lah ke Masjid Putra Hai. Rupa-rupanya saya datang. Saya heran tu, semalam lalu tak ada. Tiba-tiba masjid ni dah ada. Tak, maksudnya sebelum-sebelumnya saya lalu, saya tak nampak masjid ni kan. Dulu saya selalu pergi rumah kawan saya pun ada kat Putra Hai ni kan. Saya tak tahulah sahabat saya tu, saya ada duduk sini, nama ayah dia ada sini lagi. Jadi tengok-tengoklah, saya camarkan Masjid Putra Hai belah mana Masjid Putra Hai, rupanya sini cantik betul, toiletnya selesa kan, tempat ambil wuduk dia pun air laju. Iya kan? Jadi datang ramai-ramai nanti bagi sumbangan untuk karnival kali pertama kita raikan. Macam ni punya selesa masjid. Tengok ni kipihnya. Ni jarang tau kita tengok kipih menongak ni, Pak. Kipih biasa tergantung kan. Ni pengaruh lato-lato lah ni. Tato. Ni mahal ni. Daripada bawah ni tak. Ya biasa pada atas ke bawah kan, kan? Iyo kan. Jadi mak dia kata itu untuk suami. Dia macam-macam perjuangan dia kalau nak mendapatkan, dia kena laksanakan perintah Allah. Dia keluar, dia cari rezeki, dia buatlah macam-macam apa patut buat. Ada seorang tu pagi pukul 3 pagi dah keluar bawa lori hantar barang. Lepas tu pukul 6 pagi tukar baju, dia pakai baju uniform jadi pengawal keselamatan. Pukul 6 petang pakai apron ambil upah basuh pinggan kat kedai mamak. Pukul 11 malam baru balik. 11 malam balik semua dah terkorban dah kat rumah tu. Dah terbaring dah. Baru nak tidur pukul 3 bangun balik nak pergi bawa lori balik semula. Macam tu ada orang hidup dia hari-hari macam tu. Tetapi bagi para isteri pula lain. Pada para isteri 4 syarat untuk masuk ke syurga kata Nabi. Yang pertama, bila Nabi sebut apa? Apabila seorang isteri mengerjakan solat 5 waktu, mengerjakan puasa sebulan di bulan Ramadan, memelihara kehormatannya aurat serta mentaati suaminya,
Nescaya dia akan masuk syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati. Hadis riwayat Al-Bazzar. Bayangkanlah, boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu? Dapat masuk untung. Orang perempuan siap boleh pilih. Tapi semayang, puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. 4 ni, jaga 4-4 ni, masuklah dalam syurga. Orang lelaki pun tak dapat macam tu. Orang perempuan dapat. Solat insyaAllah, okey. Puasa insyaAllah. Jaga maruah diri, maruah suami. Yang ini pun kadang-kadang ada yang gagal. Jaga maruah diri, maksudnya apa? Tata cara kelakuan kita. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jaga kewanitaan kita bila bercakap. Assalamualaikum, sihat-sihat, sabar, walaupun rasa nak berjoget-joget, nak memberontak tu, kuat engkau tu kat rumah nanti. Jaga perilaku, Allah sopannya. Faham? Jaga. Betul, kena jaga. Jaga maruah diri. Kau tidak, kau tahu tak si apa tu lah, tak sangka betul. Kenapa? La ilaha illallah. Dia cerita, orang pun akan cakap, itulah si siapa tu yang mulut becok tu, jatuh maruah diri sebab perilaku. Maruah suami pun jaga. Aku dengan suami kau tak bekerja. Iya ke? Tak adalah kak, dia kerja, cuma dia banyak buat kerja part time, tengah usaha cari kerja tetap. Akak doalah sesama, mudah-mudahan suami saya dapat kerja tetap. Oh ya ke? Ingat tak kerja tadi? Okey lah tu, janji kerja. Nampak? Jaga. Ini kita lah yang menambah sudut, menambah kuah ni kan. Aku dengar laki kau tak bekerja, betul ke? Memang iya, mati lagi baik. Menyusah kan aja. Contoh, kita menambah lagi. Jangan macam tu. Sebagai isteri, cover suami. Kadang ada orang lain, mak, kau ni cover sangat suami kau. Dia suami saya kak, memang saya kena cover dia. Kalau tak saya, siapa lagi? Memang kena cover. Satu lagi perilaku kan, tahulah, tengah musim-musim nak masuk bulan Syakban ni, dah mula panas, bantanya berkemban sini kain. Serap, 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 lalulah imam. Assalamualaikum imam. Telajak sampai ke parit imam. Lepas tu keluar cerita apa? Kenapa mam jatuh tu lah? Aku terperanjat. Orang rumah si siapa tu? Nampak? Orang rumah si siapa? Ni bantanya berkemban. Terkejut aku. Aku ingat makhluk Allah apa dah. Tengok. Dia bukan sebab lawa tu. Dah macam dugong apa. Contohlah, bukan orang sini, tempat lain. Bukan. Jaga-jaga. Dan yang keempat, taat perintah suami. Itu bukan susah sangat pun. Taat perintah suami. Belajar-belajar bersetuju dengan suami. Faham? Faham tak? Setuju tak? Alhamdulillah. Ya, suami kadang-kadang, jom kita balik kampung. Baik bang, kampung mana nak balik ni? Balik kampung abang dulu, nanti balik kampung saya juga. Okey bang. Kemah barang pukul 5 kita gerak. Baik bang. Abang nak bawa apa-apa baju abang tak bawa, tak apalah, baju abang cek sendiri. Okey bang. Abang nak minum apa-apa? Abang kalau nak kopi ais. Kopi ais dengan nasi lemak jantan. Okey. Abang cakap je, abang sakit belakang ke? Sakit belakang, tak tahu kenapa. Boleh bang. Abang tolong ambil minyak panas tu, tolong sapu sikit belakang. Ilah, minyak apa kau ambil ni? Minyak masak tadi saya panaskan. Memang dah tak ada minyak panas kat rumah ni dah. Contoh lah. Dia punya taat dah tu. Betul. Sebenarnya kita ni kadang-kadang kan penat lah, itulah. Tak, ni saya cerita betul-betul. Banyak aduan saya dapat. Orang lelaki ni isu dalam rumah, dekat dalam bilik ni. Isu dalam bilik. Kadang-kadang lelaki kena halau keluar. Lagi tua lagi kena halau. Kita dulu tu menyemak aja, kesian. Menjaga. Tak, kadang-kadang suami waktu malam dia nakkan sesuatu. Macam minta sedekah. La ilaha.
Allahu Akbar. Sampai macam tu sekali. Yang apa hari ini? Dia nak marah. Iya, kesian suami. Jangan biarkan suami jadi macam tu. Orang lelaki kadang dia mustahak benda tu. Kalau tidak tu dia jadi tertekan, dia jadi ni. Dan datang masalahnya Allah uji pula dengan kehadiran orang ketiga. Itu salah dia. Kita ingat bila dia macam tu akan kita bakal tahu aku siapa. Jangan. Betul. Benda ni kan Nabi pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah sesaja cari belakang unta. Maksudnya tu, bila suami kata on tak on? On. Nampak suami masuk dalam bilik, berlari. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Macam tu. First class service. Iya. Buah betul merayu-rayu. Dia pukul 10-11 malam dah gelap-gelap tu dah mula tu. Sampai buat surah tu adalah dengan segala hormat yang saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. Dengan saya memohon satu segmen bersamamu mulai jam 9 malam hingga sebelum jam tengah malam. Sila luluskan permohonan ini dengan keadaan segera. Jawapan segera daripada pihak puan sangat saya hargai. Sekiranya pihak puan gagal bersetuju untuk permohonan ini, saya bimbang malapetaka huru-hara akan berlaku dalam rumah tangga kita. Jawapan segera pihak puan sangatlah dihargai. Yang benar suamimu, tahu tak dia minat apa, akan dipertimbangkan. Wajar. Dia ingat dia ada kuasa tu. Cuba kita ubah lepas ni. Sebelum suami minta, kita dah bagi. Biar terkejut sikit. Abang pergi sembahyang isyak dulu ya, abang pergi masjid dulu. Abang jangan lambat sangat bang, malam ni. Macam tu, faham? Biar tak jadi pergi masjid. Macam tu agak. Betul tak benda ni? Saya ceritakan tu dalam saya menggayakan tu bentuk tu melampau, tapi itulah masalah dia. Dia nak tu tak dapat. Faham? Tengok Nabi macam mana layan isteri, macam mana isteri layan, manjakan suami. Itu yang kadang-kadang saya pernah buat survey, saya tanya antara isteri pertama dengan isteri kedua, apa beza dia? Tanyalah orang yang ada dua isteri. Siapa yang ada dua isteri? Kena simen tangan dia. Tak adalah. Tak. Bukan saya nak galakkan ke apa, tak. Maksudnya apa beza dia? Jadi orang isteri pertama akan ambil pengajaran tu. Make sure dia tidak berjangkit jadi dua. Contoh. Kalau dah jadi, terimalah kan. Macam tu. Tak. Kadang-kadang dia kata pertama, bila suami balik, sebab orang nombor dua kebanyakannya dia akan ada masa kurang berbanding isteri pertama. Sebab dia memahami keperluan isteri pertama. Kena faham. Tapi ada yang tamak. Dah sudah tu dia nak lebih. Ada kes yang berlaku, sudahnya isteri pertama macam jadi isteri kedua. Ada. Jadi itu jangan salahkan hukum, salahkan manusia tu. Yang tak betul. Yang baik-baik itulah kebanyakan. Apa beza? Yang dia tak komplain. Bila dia duduk je, suami tu duduk je, zap tangan sampai. Abang okey? Ada tak? Tanya balik. Orang lelaki, aduh sakit belakang kena. Sapulah minyak tu. Itu masalah tu. Tu picit. Kap. Abang nak makan apa? Abang cakap. Dia excited nak buat semua benda. Cuba kita buat macam tu. Dah tua dah ustaz. Nak excited apanya? Tua buat cara tua. Baring. Buka tudung. Kan baring peluk. Kejap bang. Buka gigi dulu. Letak tepi. Takut tertanggal. Contoh tua buat cara tua. Betul lah kan. Iya. Makan bersuap. Abang suapkanlah saya. Bang itu telinga. Dia tak nampak dah orang tua ni.
Kesian betul, kencing manis teruk betul, mata tak nampak dah. Suap telinga tu bang, ambil abang, sini sini sini, macam tu. Mesra tu, dah tua pun buat, faham tak? Allahu Akbar. Siapa nak terkencing, pergi keluar cepat. Saya nampak teruk sangat gelaknya ni. Allahu Akbar. Saya ceramah dekat Ilim panggil, berlari makcik tu, kenapa? Nak kencing. Kan? Jadi sayang suami, betul apa yang tadi yang Kak Abby tanya, sayang suami macam mana? Sayang suami dimanja-manjakan, bukan bermakna seperti anak-anak kecil. Taat pada suami menjadi tiket kunci ke syurga, di samping 3 perkara lagi sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun jika ditambahkan sikit perhatian istimewa, itu merupakan bonus pada isteri. Sebab menurut kajian, orang perempuan dengan orang lelaki mati dulu. Baik layan suami dengan istimewa. Betul. Saya ceramah dekat pusat aktiviti warga emas di Jempol, Batu Kikir, dekat Teratak Zakbar dia buat. Saya ceramah tu, saya masuk dalam dewan tu, semua perempuan warga emas tu. Lah, lelaki tak ada ke? Menyahut makcik, lelaki habis mati dah. Saya punya tergelak lah, berai mata tu. Makcik tu menyahut pula tu. Saya tanya, lelaki tak ada ke? Menyahut, lelaki habis mati dah. Tinggal perempuan lagi. Tu sebab kita layan istimewa. Kalaulah kita bagi, bang makan bang, masihlah suapkan abang ni. Makan. Abang ni gigit pula. Makan betul-betul. Alah kursi je pun. Kan? Contoh makan bergurau, malam tu meninggal. Baru lepas makan bersuap sial tadi. Nampak tak? Iya. Nampak tak? Betul. Tapi janganlah kita masak tu sambil menangis. Suami tanya, kenapa kau takut hari ni last day bang? Langsung suami tu tak makan dah. Hanya macam tu. Maksudnya layan dengan istimewa, dimanja-manjakan, dimanja-manjakan suami itu. Kan, ada saya tengok waktu saya pergi pelayaran Islamik, saya naik cruise kan, ada satu ni umur 75 tahun dah, yang isterinya umur 60 macam tu. Dia, suami dia bertukar menggigil jalan ni, duduk dekat meja makan tu, saya duduk sebelah, saya tengok dia aturkan isterinya ambil, ni dia dah ambil croissant, dia dah ambil dah roti. Kemudian, bang, ni ubat sebelum makan dulu bang. Abang lagi tau, dah tua tu, panggil abang, makan. Telan lah, okey. Hai, abang. Beralas, itu adab dengan suami, beralas. Lepas tu bagi pula makan, suapkan, cubit-cubitkan untuk suami. Saya respect betul. Saya sendiri pun tak tahu saya usia macam tu, saya dapat tak macam tu. Tak tahu lah kok dia kapal kakap sumbat macam tu, mana kita tahu kan? Kadang-kadang mana kita tahu, dah tua ni kan, geram aja mana tahu. Ambil kau puas hati aku agaknya, mana tahu. Kita harap tak lah kan. Suap, lepas tu lap-lapkan mulut suami dia. Sebab kadang orang tua ni dah sampai sini nasi pun tak perasan lagi. Dia isteri bersih-bersihkan, abang ni makan elok-elok sikit, macam mana tak perasan. Nampak tak? Dimanja-manjakan. Ni kadang suami tu puas lah suami tu menyusun abang kalau boleh terasa macam apa, macam nak apa dah bubur dia nak bubur nasi aja pun, bubur pergi beli kat tingkat bawah tu, beli kat Cik Senah tu, kesian rumah flat, turun lift, belilah dekat bubur nasi je pun, bubur nasi nak bubur lauk ikan bilis goreng, itu teragak hibah hati dia nak isteri dia masak, tangan isteri dia lain. Dia belilah kat Masjid Senah bawah tu, masuk lift, leka tersepit kepala kat lift, mati. Yang selamat bubur. Masa tu pandailah nangis tu, ya Allah, terbayangkan arwah ni, ya Allah, tak sempat masak bubur. Bukan tak sempat masak, memang kau tak ada masak, kau suruh kawan tu beli kat bawah. Yang jadi mangsa imam dengan makmum Masjid Putra Haid 3 malam tahlil kat rumah orang tu, bubur.
Makmum sampai tanya, Mam, malam ni bubur juga. Macam tu lah, Pak. Dia teragak ke arwah ni. Yang teragak dulu arwah yang kau pergi bagi orang lain buat apa? Iya, layan suami. Layan suami yang terbaik. Suami tu kadang tu ada satu kisah tu, dia langsung tak nak layan suami dia. Langsung tak nak layan suami. Pening. Saya penat lah. Saya ni pengurusi Persatuan Duha Muslimah. Saya ni merupakan orang kuat. Marhaban, berzanji semua saya. Time, no time, you know. Oh, macam tu lah. Jadi yang sama mengadu, dia lelaki dia mengadu. Muka lelaki dia dah birat lah. Mengadu. Tak apa, biar dia jumpa saya. Apa hal Ustaz? Betul ke kamu tak layan suami kamu? Saya bukan tak layan Ustaz. Tapi saya ada tanggungjawab juga pada masyarakat, komuniti. Tak lama lagi kami akan sambut carnival setahun, tahun pertama macam terakhir. Jadi saya sebut contoh lah ni kan, contoh. Jadi apalah kalau Ustaz ni mencakap, tahukah kamu sekali kamu layan suami kamu, pahalanya ibarat membunuh 10 orang Yahudi. Tak payah pergi Israel tu perang dah. Layan suami sekali. Ya ke Ustaz? Malam tu dah lain macam. Assalamualaikum. Salam. Oi. Pahal bagus pula. Kalau aku tahu dulu lagi aku ngadu dah. Malam tu makan nasi. Lagala binatang masak. Togak ni. Lilin candlelight. Bila nak makan semayang maghrib jemaah, semayang lepas isyak berjemaah doa. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Isteri dia mengangkat. Bah. Apa dia? Jom kita bunuh Yahudi. Bah. Dia tahu hajak yang bunuh Yahudi tu. Tengah malam dia kejut lagi dia. Bang, bangun bang. Apa dia? Ada lagi Yahudi nak kena bunuh ni lah. Dah tak berhenti pula dia. Pukul 3 dia kejut. Bang, bangun. Dah apa dia? 10 lagi Yahudi bang dia. Sudahnya pukul 5. Bang, bangun bang. Apa dia? Subuh. Ingat apa tadi? Bangun subuh. Bangun subuh. Dah mandi. Ambil wuduk, tunggu dekat 7 katil sebelum subuh masuk. Sebini pun rapat. Bang, macam sempat dia lagi bang. Engkau ni nak bunuh Yahudi ke nak bunuh aku? Dia kata bang. Tu dia. Orang perempuan jangan dicapak. Tu dia cerita dia. Kan? Tu dia. Dia 4S lah. 4S. Rumah tangga ni 4S. Solat sesama. Bahagialah insyaAllah. Ni tinggalkan ni maksudnya bukan tinggal selamanya. Tinggal pergi kerja, malam ada peluang, solat sesama. Dengan anak-anak semua, solat sesama. Kedua, makan sama-sama. Orang tua dulu, sibuk macam mana pun, makan mesti sesama. Nak-naklah masyarakat jauh. Saya belah mak saya jauh, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang. Jadi janang, bantailah. Tapi memang malam makan sama. Makan sama-sama. Ramai yang tak tahu bila anak kata, Bu, nak ayam tu sikit, kita cubit ayam letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Isteri pula, bang, nak tu, nak ikan tu sikit. Suami pun macam buka mulut. Abang, anak tengoklah. Biarlah anak tengok pun. Dia kan isteri I. Yelah. Ngap. Anak tak pernah tengok. Yo. Iya. Nampak Makan sesama. Ketiga, tidur sama-sama. Jangan halau suami kat luar. Kesian. Tidur sesama. Ada dalam surat khabar ke mana baru ni keluar dalam media sosial orang share. Salah satu rahsia kebahagiaan rumah tangga dia kekal sampai ke tua. Tak pernah tidur asing. Tidur sesama. Pergi tidur luar. Menyemak. Sian orang tu. Dah lah tak ada toto. Tidur tak lantai, selimut tak pula ada, tarikkan ihram berbalik haji berah tu, selubung putih je. Dah macam jenazah pun. Dan kalau boleh orang perempuan tidur sebelah suami, menghadap, pandang muka suami. Jangan membelakangkan suami. Kalau suami kecil hati, dahaga. Tapi kalau dah terlelap, kemudian pusing, tak apa. Yang suami pula jangan tunggu dia lelap. Dia pusing, dahaga, bukan macam tu. Ya? Tapi orang perempuan boleh pusing kalau ada permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur dengan muka kau ni. Rambut kambang.
Benak sajuk berkampuh sana. Suami baru nak lalak, astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Tak peranjat, aku pusing lah. Pusing. Yang keempat, jalan sama-sama. Jalan sama-sama. Orang perempuan ni suka berjalan. Jalan sama-sama. Anak dah tidur, kunci pintu, kunci tingkap, naik motor. Round taman perumahan. Sebelum round, mohon jasa baik tuan puan tu alihkan kenderaan Honda CR-V Silver PPD 7001 menghalang kenderaan pemilik yang ada urusan kecemasan. Tak tolong tengok Honda CR-V Silver PPD 7001 menghalang kenderaan pemilik yang ada urusan kecemasan. Tolong tengok ya. Okey. Jadi berjalan, naik motor round Putra Height. Suami bawa motor cepat. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isi kat belakang jik. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Jalan sampai dekat pucung. Dia ikut jalan pucung bawah tu. Tap tayar bocor. Kau lah ni berat lebih muatan, marah bini. Yang bini nak sarah yang suami, abang lah tak cek angin betul. Turun tolak tap tolak. Yang bini ni nak macam ni. Aduh, jauhnya jalan, mendaki bukit lah, tak pergi sana. Ya Allah, jauhnya lagi. Sampai dekat Selekoh tu dah buka helmet, pegang helmet, Sampai atas Selekoh dah buka tudung dah kembang rambut, ikut belakang. Lalu kat taman perumahan, jiranmu tutup tingkap, jiranmu tutup tingkap, terperanjat. Besok jiran tanya, Mat, malam tadi kau tolak motor tu, Mat? Aku, kenapa? Kau hati-hati, Mat. Kenapa? Aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Itu bukan lembaga, tu bini aku. Macam tu lah tuan-tuan ya. Tak apalah, buatlah tu 4. Solat sesama, makan sesama, tidur sesama, jalan sesama ya kan? Dalam kehidupan baginda kan, dalam kehidupan baginda kita tengok kasih sayang tu, kasih sayang diberi. Tak perlulah kapet merah, makan malam di bawah cahaya lilin, dan rawatan spa. Kalau boleh buat tu kehebat tu. Pedicure, manicure, massage kehebat tu. Cukup kasih sayang ditunjukkan melalui masakan kegemaran suami. Urutan-urutan ringan yang menghilangkan lenguh-lenguh badan. Bersedia mendengar segala cerita. Iya ke bang? Alah kesiannya abang. Ya bang. Astagfirullahalazim, sian abang. Macam tu kan. Memadailah dan membuktikan sharing is caring. Dan dalam kehidupan Rasulullah SAW sendiri, baginda dimanjakan. Contohnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya meminyaki badan Rasulullah SAW pada hari raya Aidil Adha setelah baginda melakukan lontarannya di Jumrah Aqabah Kubra, hadis riwayat Ibnu Askari. Dalam sebuah hadis yang lain, saya biasa menyikat rambut Rasulullah SAW ketika itu saya sedang haid, hadis riwayat Ahmad. Jadi layanan istimewa ni kita berilah, ikutlah kemampuan kita, kesesuaian. Tak pernah buat, tiba-tiba buat, susah juga kan. Bagilah warning dulu ya. Balik rumah kan, tangan salah satu tanda kita sayang tu, depa tangan suami balik. Abang, jangan terus buat. Kalau kita terus buat, abang, suami ngundur balik, dia tengok nombor rumah. Aku rasa rumah aku dah ni katanya. Kan peluk. Sebab menurut Datuk Dr. Fadilah Kamsah, satu pelukan memanjangkan hayat 4 saat. Entah mana dia dapat aku tak tahu. Aku ulang je apa dia cakap tu. Yang pastinya peluk suami dan isteri, nak panjang umur 4 saat ni, peluk suami dan isteri sendiri. Peluk bini orang pendek umur. Peluk mana yang dapat je lah abang, mana dapat je suami pun macam tu, mana dapat, Allah besar betul kan. Balik tu jangan cakap benda-benda, berbalik bang, apa punya soalan tu, berbalik bang, tak, nak pergi buta, mana marah kawan tu. Cakap, abang dah balik, suka tengok abang balik. Abang nak apa, nak kopi, tea or mi? Oh my, semangat betul
Kan ini tanya, bang balik tak budak pergi. Abang nak makan apa? Kau ambil lah mak kacun tikus apa dekat dapur tu bawa keluar. Dia marah tu. Tanyalah dengan perasaan abang. Sonok tengok abang balik. Tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Itulah tadi memang abang lapar. Tapi bila tengok muka, lah apa yang bunyi tu? Lah telefon sendiri bunyi. Nep. Dia kan, bila balik tu kan, bila balik tengok abang mesti lapar kan? Tengok abang pun tahu. Memang tahu abang lapar. Dia yang isteri cakap apa? Suami cakap apa? Itulah tadi abang memang lapar. Tapi bila tengok muka isteri abang ni, hilang lapar abang. Abang cinta tahu saya tak masak hari ni. Kau tak masak? Adalah. Contohlah. Dia nak berbahasa-bahasa, tak adalah masak. Saya gurau je. Jadi macam-macam lah yang kita boleh buat. Jadi apa-apa pun jangan kita salah konsep. Maksud isteri ni sayangkan isteri tinggalkan ni bukan meninggalkan selama-lamanya. Dalam konteks kita menjalankan tanggungjawab. Macam saya kata tadi bab nafkah tadi kan. Sebab nafkah ni suami wajib bagi isteri. Walaupun isterinya bekerja. Kena faham. Berapa banyak masalah rumah tangga, kebanyakannya banyak sangat isu nafkah ni pandang ringan. Kadang-kadang suami bukan tak mampu, dia tak nak bagi. Dia tak nak bagi, sahaja tak nak bagi. Duitnya ni untuk dia je. Ada. Memang ada. Sedangkan dia tak tahu memberi kepada isteri tu akan lebih lagi berkatnya, bertambah lagi rezeki dia. Dan mesti bagi utamakan isteri dan anak-anak baru ibu dia dalam bab nafkah. Dalam bab nafkah. Dalam bab kasih sayang memang macam mana pun mak nombor satu. Ibu nombor satu. Tapi dalam bab nafkah pastikan isteri anak-anak tidak terabai. Itu penting kita kena fikir. Itu tajuk lain lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau isteri ditinggalkan kerana Allah, jika isteri berbakti pada suami dan anak-anak juga kerana Allah, keberkatan tidak perlu dipinta, bahkan Allah akan melimpahkannya tanpa terhitung jumlahnya. Tanda-tanda keberkatan rezeki yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Maknanya sikit yang dia dapat dalam keluarga tu cukup, banyak pula boleh sedekah dan bantu orang. Tapi pada orang yang tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Seolah-olah meminum selautan air tetapi dahaganya tak pernah hilang. Tanda yang kedua keberkatan rezeki, rumah tangga bahagia. Balik rumah happy je, sayang. Abang hari ni balik bawa kuih kegemaran sayang. Sayang baju air, kita minum bersama. Bukan semua suami balik bawa buah tangan. Betul tak? Balik bawa dia je. Dan sayang baju air, kita minum sama. Abang buat kuih apa? Kuih lambang kasih sayang kita. Kuih apa pula tu? Kuih couple. Ada kuih couple? Ada, cuba kau tengok. Kuih cakui. Kuih cakui kan couple tu. Kuih couple abang ni ada je, nampak tak? Gembira je kan. Suami balik, sayang ni ambil ni voucher spa muslimah ni abang dah booking dah. Hari Sabtu ni pergi. Bang ambil anak-anak kita. Anak-anak abang jaga, pergi je. Abang, iya pergi nanti massage, lepas tu spa, lepas tu pedicure, manicure. Susah-susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri dia. Wang ajar menjantan tu. Tak adalah abang dah bayar dah. Happy tak? Happy. Nampak bahagia. Rumah tangga baik. Ketiga, anak-anak berjaya dalam kerjaya, anak-anak berjaya dalam akademik, anak-anak berjaya dalam kehidupan, itu juga tanda keberkatan rezeki. Anak tak menyakitkan hati dan sebagainya. Ya Allah, orang perempuan dia boleh menangis tau tengok anak-anak dia. Ya Allah, bang, anak kita dah kungfu bang. Suami bercakap, kau bawa bertenang. Ini kungfu tadika ni. Belum. Sekarang tadika pun kungfu yang tak tahan tu. Samsul Debat pernah kena ceramah pesta convocation dia kata, tapi ingat convocation mesti tadika pun. Bagi lah. Bahagia tu baru tadika. Kalau universiti tak tahulah nangis macam mana. Yang keempat, apabila suasana dengan masyarakat, suasana dalam grup, suasana dengan kawan-kawan, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, itu pun tanda berkat. Kelima, kita mudah melaksanakan perintah Allah. Keluarga kita mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi, ada je orang datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki.
Itu tak termasuk yang tin 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 shopping. Itu tak termasuk. Tu hari-hari datang, tahu tu. Tu tak kira. Yang datang ni datang, kita jamu dia minum, bagi dia makan. Tu. Saudara mara, itu tanda keberkatan rezeki. Itu sebab kadang ada grup ni, lepas ni semua singgah rumah aku Aku dah bawa laksa sikit Lah apa kau tak umum tadi, kau gila kau ramai ni. Aku ada 4 orang aja. Contohlah. Jadi datang tu, kita jamu makan, berkat. Itu sebab kadang orang risau rumah dia dah lama orang tak datang. Dia buat kenduri. Itu cara dia. Dan yang ketujuh, apabila doa kita sering kali dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari segi anak, di tangan-tangankan tu didikan. Didikan. Kena bagi didikan. Kena bagi didikan. Kata Imam Syafi'i, kalau orang tak nak belajar, kena tahanlah telinganya dipanggil bodoh sepanjang hayat tu. Kenalah sabar. Siapa suruh tak nak belajar? Kena belajar. Kena cari ilmu. Kan? Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Yang kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempak. Ilmu yang sikit jadi cahaya, yang banyak jadi terang. So kena belajar. Anak-anak kena didik. Itu sebabnya rotan tu bukannya rotan nak belasah lepas geram. Orang dulu-dulu rotan jadi doktor. Orang dulu rotan jadi engineer. Rotan jadi manusia. Tu dia. Dulu rotan nak mengajar, sekarang rotan lepas geram itu sampai mati tu. Dulu dia rotan, dia dah tahu dah spesifik. Dia kata ayah kita rotan dekat bahagian betis dia satu zap, tapi dia punya luluh dekat hati tu, ya Allah, seminggu tak habis fikir, bengkak hati. Betul tak? Dulu-dulu ustaz-ustaz dulu ajar ngaji, tak payah rotan ni pegang aja, dia sebat dekat meja je, baca balik, tak, bukan kedengaran kita pun, baca balik, lip dati alif bawah lip depan u, bukan besar sebelah, lip dati an lip bawah in lip depan an in sampai dah banyak, dah pandai sampai satu, an dati alam dati lam mim ya mati bawah min an dati na, apa bunyinya? Sudah panjang pula. Dia patutnya alamina, dia pula baca alamina, selalu buat salah. Alamina, tengoklah panjang pendek, mana panjang mana pendek, alamina, baca balik. Pergi simpan. Simpan. Dulu kan, dulu kita mengaji macam tu. Bukan kerana sebat pun, tapi pandai mengaji. Budak-budak sekarang batal saja khoda zaro. Budak sekarang mana sama dengan kita. Kita dulu kena kenal huruf betul-betul. Baru senang belajar tajwid tu, hukum tu senang. Mukadam lama sampai berbual lubang pakai penunjuk landak. Dulu kita mengaji pakai satu ain. Kau berapa ain? Aku hari ni 2 ain. Dululah. Tapi tak apalah. Didiklah anak-anak kamu mengikut zamannya, kata Nabi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mata Allah sekalian, hari ni anak-anak satu je saya nak pesan. Anak-anak hari ni kita ambil kata-kata Imam Malik. Imam Malik kata biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kadang-kadang anak-anak kita ni kita bagi dia ilmu, bagi dia belajar sampai luar negara, tapi hormat orang tua tak ada. Akhirnya kita juga yang sakit hati, kita juga yang menderita. So pastikan ajar akhlak ni. Tolong terapkan nilai-nilai akhlak dan adab di kalangan anak-anak kita. Itu sebabnya anak murid pada Imam Malik, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Yang betapa mustahaknya adab, kan? Jadi didiklah dengan nilai adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Macam tu. Carilah. Ajarlah. Kadang-kadang kita marah anak kita. Kau ni tak pandai. Kau tengok abang-abang kau. Seorang lawyer, seorang doktor. Kau apa menyusahkan aku kat rumah ni. Rupa-rupanya bila kita sakit terlantar, dia itulah yang ada adab jaga kita, bersihkan kita, suapkan kita. Kita bercakap pun dah tak jelas dah. Nak apa mak? Yelah. Mak kau nak apa? Jambu batu.
Ya ada. Apa dia? Dengan asam sekali. Dia je faham. Anak yang lain tak faham. Contohlah. Masa itulah kita tahu. Allah bergalih air mata ni. Lah kenapa mak nangis ni? Dulu macam-macam mak cakap kau. Tapi kau juga jaga mak. Tak apalah mak. Nampak tak? Ya? Itu sebabnya. Setiap anak tu ada rezeki dia. Jadi, jangan kita berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Ya, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, saya faham signal-signal yang diberikan itu. Ya, kalau kaki tu duduk kejap menunjuk, kejap apa tu saya faham lah. Dah bergalih-galih sampai duduk tu saya faham lah tu kan. Tak kau timbul hati ke ni kan. Macam tu lah. Jadi insyaAllah. Saya tadi dah bincang-bincang dah dengan imam. InsyaAllah kalau ada rezeki kita buatlah kuliah bulanan. Kan, pakailah tajuk-tajuk lain, pakai kitab ke apa yang boleh kan. Jadi apa pun saya ucapkan terima kasih banyak.